Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera ya. Salam Malaysia. Jika boleh dengar, tolong maklumkan saya tunggu komennya. Sebab tadi siaran saya diganggu. Seperti biasa, kadang-kadang audio dia tidak ada. Share ramai-ramai. Shadowban ni dia tak ada kesudahannya. Dan juga sertai Telegram saya ya. Pergi ke Telegram, type Regi J. Siri Takdin, sertai saluran tersebut. So jika audio jelas, boleh minta bantuan, tolong maklumkan kepada saya ya. Sebab tadi ada gangguan ya, tak ada audio, benda ni kerap terjadilah ya. So audio jelas tak? Saya tunggu komen ya. Sementara tunggu komen, hari ini saya nak kongsikan satu pemerhatian saya, dan juga disebabkan satu terima kasih ya, dengar, baik, juga disebabkan oleh permintaan untuk saya ulas perkara-perkara tertentu dan pemerhatian saya. Jadi saya memutuskan untuk membuat live ini dan berkongsi satu dua benda. Terima kasih ya, terima kasih, jelas. Baik, saya cuma nak pesan kepada anda supaya berwaspada, awas, jangan mudah percaya sebarang perkara yang anda dengar maupun lihat, maupun baca, maupun dari sudut politik ya. Jangan mudah percaya sesuatu peristiwa yang berlaku ya, dan percaya bahawa ianya berlaku disebab benda ni, atau disebabkan benda tu, atau disebabkan apa yang diberitahu kepada anda. Anda patut peka dan pandai menilai, memikir. Saya tu bukan suruh anda terlalu memikir ya, setiap benda tu mikir apa motif dan sebagainya, tidak. Tetapi pada masa yang sama berwaspada. Saya beri contoh. So di dalam politik era moden ni ada macam-macam permainan. Contohnya di dalam satu-satu parti. Ini bukan saya cerita di Malaysia. Benda ni saya lihat juga berlaku di Amerika dan sebagainya. So di dalam satu parti tu lazimnya dia tidak boleh terima kritikan, atau kerajaan itu tidak boleh terima kritikan. So kalau orang kritik, dia memang macam-macam masalah dia beri, dan dia disifatkan kejam sikit, pendendam sikit dan sebagainya. Ini bukan hanya Malaysia. I'm talking about era baru ni di tempat-tempat tertentu. Saya dah lihat benda ni menerusi, sebab saya kuat membaca, mengikuti politik di beberapa kawasan di dunia dan sebagainya. So ada parti, ada kerajaan, dia tak boleh terima terlalu banyak kritikan. Tetapi tiba-tiba ada satu watak dalam parti atau kerajaan itu yang mengkritik pemimpin dia sendiri, mengkritik contohnya presiden negara itu atau Perdana Menteri yang berasal dari parti itu. Dia kritik orang dia. Dia pun duduk dalam kerajaan, tapi pemimpin ni kritik. Tapi kerajaan atau Perdana Menteri atau Presiden tidak ambil tindakan terhadap dia. Dia ni seolah-olah ada kebebasan mengkritik. So benda ni apa tujuan dia? Antara lain ianya untuk memberi ruang supaya orang yang dikritik itu, suara dia akan didengar oleh pihak yang membangkang ataupun penyokong pembangkang. Contohnya seorang Perdana Menteri katakan pendendam, kejam, dia tidak boleh terima kritikan, kuat menipu dan sebagainya, dan rakyat dah meluat. So rakyat dia sokong pembangkang. Dia akan, jika pembangkang kritik Perdana Menteri, dia akan setuju. Tetapi dia tidak minat dengar penjelasan dari Perdana Menteri. So ini masalah yang dihadapi oleh Perdana Menteri yang contohnya kejam ke, zalim ke, kuat menipu ke, ini ke, itu ke. Lama-lama orang dah tak mau dengar dia.
Ya, penyokong pembangkang tak mau dengar dia. So sekalipun pembangkang mengkritik Perdana Menteri dan penyokong pembangkang setuju dengan kritikan itu, bila Perdana Menteri nak jelaskan kedudukan dia, penyokong pembangkang atau rakyat secara am tak mau dengar. So itu menjadi masalah. So satu cara untuk mengatasi masalah ni adalah untuk mewujudkan pengkritik dari dalam. Maknanya pengkritik yang mungkin berasal dari parti Perdana Menteri itu sendiri untuk kritik Perdana Menteri. Oh, ini tak betul, itu tak betul. Apa yang akan terjadi adalah rakyat secara lazimnya, dan terutamanya di Malaysia ni, dia pemikiran dia simple, mudah, simple minded people. Ya? Termasuk orang, khususnya orang-orang kampung dan sebagainya, pemikiran dia mudah dan mudah terpengaruh. Jadi bila mereka lihat ada seorang pemimpin ni dari parti yang sama dengan Perdana Menteri ni, dia kritik Perdana Menteri, benda ni tak betul, benda tu tak betul, mereka teruja, mereka memuji pemimpin ni yang mengkritik Perdana Menteri tu. Oh, ini bagus, dia ni bagus, dia ni berpegang pada prinsip, walaupun dia dalam parti yang sama, tetapi dia mengkritik Perdana Menteri, dia menyatakan benda yang betul, ini tidak betul, itu tidak betul. Ya? So penyokong pembangkang lazimnya bila pembangkang mengkritik, dia sokong, dia dengar. Tapi bila orang ni mengkritik, dia lagi dengar. Dan kali ini bezanya, mereka tertunggu-tunggu apakah reaksi Perdana Menteri. Dengan cara ni, Perdana Menteri akan dapat balik suara dia, kerana kali ini orang nak dengar apa yang dia nak cakap. So ini sebenarnya adalah satu strategi yang wujud. Saya tidak katakan ia sedang berlaku di negara ni. Saya beri contoh. Di zaman moden ni ada perang psikologi dan kaedah-kaedah zaman moden ni yang sebenarnya diwujudkan dan diajar oleh kuasa-kuasa tertentu, khususnya kuasa barat, pihak-pihak intelligence dan sebagainya. Mereka bagaimana hendak bermain dengan psikologi pengundi. Jadi Perdana Menteri itu walaupun tidak melakukan perkara yang dijanjikan, walaupun contohnya menipu atau walaupun membuat perkara-perkara yang memarahkan rakyat, tetapi dia tetap akan didengar oleh orang yang marah dengan dia, disebabkan orang nak lihat reaksi Perdana Menteri itu terhadap kritikan oleh orang dia sendiri. So lama-lama, bila benda ni berlaku untuk 2 tahun, 3 tahun, lama-lama bila orang dengar Perdana Menteri itu, orang mungkin terpengaruh. Kalau bukan semua terpengaruh, 5 hingga 10% terpengaruh pun, itu menjadi satu kelebihan buat mereka. So berwaspada. Saya lihat people here are very simple minded. Dia tanya saya, Regi, MP tu dia kritik itu bagus tu, dia ni orang depa, mengapa anda ni cuba komen sedikit, dia ni bagus lah, dia ni saya rasa ada lain daripada yang lain. Tapi mereka tak fikir, kalau kritikan itu dilakukan oleh rakyat biasa atau pembangkang, orang yang dikritik yang sama tu, kritikan yang sama tu, dia akan melakukan pelbagai perkara untuk mengintimidasi pembangkang maupun menyeksa dan sebagainya. Tetapi mengapa orang ni terlepas, sedangkan dia dari dalam parti itu? Ya? So bukan saya kata ada satu permainan, bukan. Saya cuma suruh berwaspada. Saya tidak dengan mudah akan in English they say jump on the bandwagon dan memuji-muji orang itu. Dan malah kalau pembangkang mengkritik sekalipun, anda jarang dengar saya memuji-muji orang yang mengkritik, tak ada. Saya cuma perhati dan menilai secara senyap. Dan kalau ada saya nak sebutkan sesuatu, saya beri pandangan sendiri. Saya bukannya mengulangi pandangan orang lain, melainkan saya benar-benar setuju dengan pandangan itu. So saya berwaspada, dan anda pun perlu berwaspada. Tidak kiralah pembangkang maupun kerajaan, tetapi setiap yang anda dengar, berwaspada. Anda perlu matang dalam berfikir, kerana bukan semua seperti yang anda lihat. Ya? Ya, so itu pesan saya lah. Pesan saya. Ya, kadang-kadang kita tak payah cerita
parti itu mungkin ada Trojan horse. Kadang-kadang kita perlu cerita, mungkin ada seorang watak dalam parti itu diberikan tugas untuk mengkritik parti itu supaya mendapat sambutan dari pihak lawan, supaya pihak lawan akhirnya hendak tunggu untuk tindakan ataupun maklum balas daripada orang yang dikritik. Maka orang yang dikritik itu akan lebih banyak didengari, ya. So ini sebagai menjawab soalan kepada saya, mengapa apabila seorang MP daripada kerajaan mengkritik Perdana Menteri, saya senyap, saya tidak memberi pujian kepada MP itu. Jawapannya mudah. Saya lihat track record parti berkenaan, kerajaan berkenaan, dan track recordnya kalau terlalu banyak pusing sini, pusing sana dan sebagainya, maka saya kurang percayalah. Walaupun ada seorang dari situ yang mengkritik, berkata benar, tapi saya kurang percayalah sebab dah jadi budaya terlalu banyak pusing sini, pusing sana, muslihat sini, muslihat sana. So saya tidak mudah terbeli. So itu jawapan saya, ya. So sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.